Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang sedang menonton Influencer at Japan Selangor. Pada petang ini bersama dengan saya, panel jemputan Encik Anwar bin Tawi, penolong pengarah bahagian pembangunan komuniti tanaman dari Jabatan Pertanian di Selangor. Selamat datang diucapkan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini ya. Baik, seperti yang kita sedia maklum, PKP yang baru-baru ini yang sedang melanda kita Malaysia, pelbagai orang kata perkara baru yang terjadi. Betul. Seperti contoh tajuk kita petang ini sangat menarik bagi saya, iaitu pertanian bandar, mengajak kita untuk sama-sama bertani. Sebab sebelum ni kita jarang bertani kat rumah, betul? Setuju tak dengan saya? Betul. Baik, apa yang berlaku hikmah di sebalik COVID-19 ini banyak memberi peluang pada kita belajar, tapi sayangnya mungkin anda di luar sana tak tahu atau mungkin kurang ilmu macam mana nak bertanam, macam mana nak memulakan sesuatu pertanian itu. Baik, tanpa membuang masa, kita mulakan dulu dengan soalan yang pertama. Boleh tak tuan terangkan apakah itu pertanian bandar dan apakah kepentingannya? Okey, terima kasih Syah. Okey, bila sebut dengan pertanian bandar, mestilah kita teringat satu benda, iaitu kawasan bandar. Betul. Dan bandar ini satu kawasan yang limit berkenaan dengan kawasan-kawasan tanah yang lapang untuk dia usahakan berkenaan dengan pertanian. Dan sebenarnya pertanian bandar ini adalah satu aktiviti menghasil, memasar, memproses bahan makanan dan bahan pertanian di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar. Dan menariknya, pertanian bandar ini mengamalkan konsep hijau, iaitu kita menggunakan bahan kitar semula seperti sisa dapur kita kita gunakan untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan untuk menyuburkan tanaman kita. Itulah pertanian bandar. Kita boleh guna balik boleh. sisa-sisa makanan yang terbuang. Boleh. Kita gunakan semula dan kita mengurangkan kadar sisa buangan domestik kita. Sangat menarik. Selain daripada membazir, kita boleh guna balik sisa-sisa. Betul. Tapi macam mana caranya? Okey, sebagai contoh, kita makan sayur. Biasa bahagian batang dan akar sayur ni kita akan buang. Kita buang. Tetapi sebenarnya, nutrisi daripada batang sayur tadi dengan akar sayur tadi mampu untuk membuatkan tanaman kita untuk tumbuh subur. Baik. Okey. So, pertanian bandar ni memang fokus kepada penduduk di bandar kan? Okey. Fokus kita, seperti mana kita maklum, negara Malaysia kita telah melalui satu proses urbanisasi. Mengikut statistik, hampir 75% kawasan di Malaysia ni telah mengalami urbanisasi. Maksudnya kita cuba berbandarkan kawasan tersebut. Okey. Dan kita melihat pertanian bandar ini satu perkara yang sangat penting untuk kita laksanakan disebabkan limitasi kawasan. Faham. Sebab kita duduk di bandar ni seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kawasan sangat terhad. Betul. Sebab kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi kita yang duduk di bandar ni kadang-kadang tak tahu nak bertanam di mana. Betul. Mungkin ada soalan yang selepas ini akan diterangkan oleh Encik Anwar. Macam mana caranya untuk kita menanam walaupun kita duduk di bandar, tak ada tanah, tapi kita masih boleh bertanam. Betul? Betul. Baik. Kita teruskan soalan yang kedua. Okey. Inilah dia soalan yang ditunggu-tunggu tu. Yang saya terangkan tadi. Tak ada tanah, tapi kita nak bertanam. Okey. Contoh, kita duduk di flat lah. Saya rasa flat yang paling kawasan dia paling kecil lah, paling minimum orang kata. Jadi bagaimana cara untuk kita memulakannya? Okey. Jika kita duduk di kawasan berstrata ataupun kawasan yang rumah bertingkat-tingkat, satu isu yang kita hadapi adalah kawasan. Kawasan. Dan sebenarnya isu ini dapat diatasi dengan cara pertama sekali kita menggunakan konsep pertanian moden. Seperti mana yang kita maklum, seperti kita boleh tanam menggunakan kaedah hidroponik, kaedah vertical farming. Vertical farming ni maksudnya kita tanam secara bertingkat. Satu tempat yang kecil, tapi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, lebih banyak dan lebih tinggi. Okey. So benda tu tanaman tu boleh ditanam di balcony, betul? Boleh. Janji asalkan setiap tanaman tersebut mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Jadi boleh tak kalau kita tanam di dalam rumah? Okey, dalam rumah pun dalam keadaan era moden pertanian pada hari ini, kita terdapat melalui Jabatan Pertanian terdapat satu teknologi yang kita kenali sebagai plant factory. Kita boleh menanam pokok-pokok seperti mana pokok yang di belakang kita ni. Boleh ini pokok basil dan kita boleh tanam juga salad dan sayur daun di dalam rumah. So isu berkenaan ruang kawasan
bukanlah jadi isu utama, tapi kemahuan dan kehendak kita untuk mempelajari teknik dan cara yang betul. Ya, betul. Kalau macam contoh pokok ni, dia akan membesar dengan maksimum ke atau macam mana? Biasa pokok ni kita akan, bila dah membesar, kita akan ambil bahagian atas dan pokok ini akan tumbuh pucuk baru. Dan kita akan gunakanlah. Baik. So mungkin pengguna di luar sana mungkin boleh bertanyakan soalan di saluran Facebook online kami. Mungkin ada soalan-soalan yang mungkin tertanya-tanya atau mungkin Cik Anwar boleh tolong jawabkan secara live di sini. Seperti contoh pejabat Pertanian Daerah Kelang, tanaman ini kos tinggi. Betul ke? Soalan di situ, tanaman hidroponik ini kos tinggi. Betul ke? Okey, sebenarnya kalau kita buka page Jabatan Pertanian, kita ada mengajar bagaimana DIY botol-botol terbuang untuk dijadikan hidroponik. Dan sebenarnya kita mengurangkan kos. Kalau kita beli di luar memanglah agak mahal kan. Tetapi kita boleh menggunakan teknik DIY di mana sisa-sisa botol kita yang telah dibuang, kemudian kita harus mula guna semula, dan menggunakan kaedah hidroponik, insya-Allah kita boleh bertanam dalam rumah. Betul. Jadi dah terjawab ya dari pejabat Pertanian Daerah Kelang. Tu ada soalan lagi, batang tu boleh tanam gitu je? Cuba balik pada soalan tadi yang tuan kata apa tadi? Sayur, batang dan akar dia tadi. Ada tanaman yang kita menggunakan batang dia untuk dia propagate atau untuk kita tanam semula. Sebagai contoh bayam Brazil. Sekarang agak famous. Agak famous. Agak famous. Tanaman tu agak mudah dan sangat berkhasiat. Sangat berkhasiat. Dari segi apa tu? Mungkin Cik Anwar boleh share sikit. Sebab bayam Brazil ni dia mempunyai nutrisi yang baik, terutamanya untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Disebabkan dia ada iron. Iron penting untuk pembesaran kita. Baik. So, saya pun difahamkan ramai dah start menanam bayam Brazil ni. Macam boleh nampak je tepi-tepi di mana-mana. Betul. Kan, di kawasan dan rumah. sangat mudah dan tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Baik. Yang kita sedia maklumlah, kita duduk di bandar ni masa agak terhad. Betul. Untuk kita jaga tanaman kita ni. Betul. Dalam ruang terhad, Betul. masa pun terhad. Jadi kita ambil inisiatif untuk orang kata bertanam dalam masa yang sama kita dapat berjimat. Betul. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Siapakah yang terlibat dalam program Pertanian Bandar? Tapi anda jangan ke mana-mana. Bersama dengan saya lagi selepas ini, kita tengok iklan dulu. Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan saya Syah dan juga panel kita Cik Anwar dari Jabatan Pertanian Negeri Selangor. Baik, berbalik pada soalan saya tadi, siapakah yang terlibat dalam program Pertanian Bandar ni? Sebab kita pasti tahu ramai yang mungkin tertanya-tanya macam mana nak melibatkan diri atau macam mana nak mendapatkan ilmu yang lebih lagi, lebih mendalam lagi, macam mana nak jadi seorang petani. Tiba-tiba kan nak jadi petani. Okey, silakan Cik Anwar. Okey. Soalan yang sangat menarik. Pertama sekali bila kita sebut berkenaan dengan pertanian bandar ni, mestilah fokus utama kita adalah komuniti. Disebabkan komuniti ini mempunyai kawasan-kawasan yang terhad yang boleh dibangunkan. Komuniti bandar dan pinggir bandar. Kemudian kita galakkan warga pendidik kita, guru-guru kita, anak-anak murid sekolah kan, untuk terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan pertanian bandar. Kemudian institusi seperti pusat-pusat pengajian tinggi, syarikat-syarikat swasta yang lain yang ingin terlibat berkenaan dengan pertanian bandar pun kami galakkan, dan sekolah persendirian seperti sekolah tahfiz kita dedahkan di samping ilmu agama dan berkenaan dengan ilmu pertanian pun mereka dapat. Betul. Dan individu-individu, jika tak ada kawasan, tak ada komuniti, so individu-individu ini boleh terlibat secara langsung, iaitu menanam di rumah masing-masing. Ya, betul. Pada pendapat saya, kalau kita berbakti pada tanah ni, sangat banyak orang kata efek dia. Selain daripada kita makan sendiri sayur tu, kita boleh jual. Betul. Okey. Baik, kita ke ruangan komen.
ada soalan yang diajukan oleh Siti Rana Dayana Kasran, maafkan saya. Okey, Jabatan Pertanian kalau boleh buat satu pusat sehenti untuk petani bandar mendapatkan barang-barang atau produk pertanian. Okey. Sebenarnya untuk dapatkan produk-produk pertanian ni di luar sana tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan melalui usahawan-usahawan bimbingan Jabatan Pertanian. Sebagai contoh di Sungai Buloh, Sungai Buloh adalah satu pusat dipanggil kluster bunga negeri Selangor. Nursery yang banyak tu. Nursery yang banyak tu. Di samping mereka menanam tanaman bunga-bungaan, mereka juga menanam tanaman-tanaman yang boleh dimakan. Mereka mengamalkan konsep urban farming, di mana tanaman makanan dan tanaman hiasan disekalikan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh ke Sungai Buloh ataupun yang berdekatan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh ke pusat-pusat pertanian untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan pertanian ni. Baik. Okey, mungkin Cik Anwar ada satu laman web yang rasmi yang boleh pengguna di luar sana untuk layari untuk dapatkan info lagi. Okey. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti Facebook rasmi Jabatan Pertanian Negeri Selangor dan kemudian Facebook rasmi pejabat pertanian daerah masing-masing. So kita ada setiap daerah kita ada 8 pejabat pertanian daerah yang tuan-tuan boleh follow dan mengikuti perkembangan terkini dan bertanyakan soalan-soalan berkenaan dengan pertanian ni. Baik. Okey, kita ada satu lagi soalan dari Farhana Zaina. Ada apa-apa khusus atau bengkel yang disediakan untuk mereka yang ingin belajar dan tahu tentang penanaman tanaman untuk kawasan bandar? Okay. Ada tak khusus yang disediakan oleh Jabatan Pertanian? Okey. Terima kasih di atas soalan itu. Sebenarnya kita menyediakan kursus secara berkala. Kalau kita lihat di website Jabatan Pertanian Negeri Selangor, kita menyediakan kursus secara berkala by daerah. Mengikut daerah masing-masing. Contoh daerah Kelang, mereka dah listkan berbelas kursus panjang tahun untuk mengajar berkenaan dengan pertanian. So tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti di Facebook Jabatan dan masuk ke laman sesawang Jabatan Pertanian Negeri Selangor untuk mengikuti dan melihat senarai kursus yang ditawarkan. Dan menariknya adalah secara percuma. Saya dah tanya tadi tu. Kena bayar ke tidak? Okey, Cik Anwar dah bagi tahu, tak perlu bayar ya, Fana. Mungkin Fana berminat untuk menanam beberapa jenis yang memudahkan, orang kata apa, tak payah pergi pasar, tinggal ambil je dekat luar rumah tu, dalam pasu ke apa kan. Okey, baik. Seterusnya, berapakah pembayaran yang boleh disalurkan kepada pihak komuniti atau institusi dan berapa pula purata pendapatan yang berjaya dijana? Okey. Kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, pertanian bandar begitu menarik minat komuniti-komuniti. Kalau dahulu komuniti ni just kita buat aktiviti seperti gotong royong dan sebagainya. Dan hari ini pertanian bandar ini sebagai salah satu aktiviti kan. Dan menariknya pihak kerajaan telah menawarkan peruntukan sebanyak untuk komuniti sebanyak 20,000 dan khas untuk penjana sepanjang tempoh PKPP ini iaitu 50,000 untuk satu komuniti. Satu peluang jangan dilepaskan. Betul. Okey, kemudian untuk institusi, pihak sekolah, pihak syarikat ataupun agensi-agensi luar yang berminat, pihak Jabatan Pertanian juga menawarkan insentif bernilai RM5,000 dalam bentuk peralatan dan input pertanian. Baik. Sangat banyak jangan lepaskan peluang 20,000 bukanlah sikit yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan kita. Kita sangat berterima kasih kepada kerajaan yang sangat orang kata apa mengambil berat tentang pertanian ni. Sebab ramai yang dah orang kata pinggirkan benda ni. Betul. Sepatutnya kita menghargai petani kita yang bersusah payah menanam. Kita tahu beli dekat pasar je, tapi why not? Kenapa tidak kita sendiri bercucuk tanam. Benda yang simple-simple je. Contoh daun pandan, serai. Macam saya pula kan. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir. Okey. Baik. Kita akan soalan seterusnya selepas ini. Kita tengok iklan dulu.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya Syah dan juga panel kita pada petang ini, Cik Anwar. Berbesar hati rasanya saya hari ini bersama dengan Cik Anwar mendalami atau mengetahui info-info tentang bagaimana kita nak menanam ni pertanian bandar tajuk kita pada petang ini. Baik, kita ke soalan yang kelima tadi. Bagaimanakah cara golongan sasaran untuk mengikuti program pertanian bandar? Saya rasa soalan tadi lebih kurang soalan yang telah diutarakan di komen tadi. Mungkin boleh terangkan sekali lagi. Mungkin ada yang terlepas, ada yang baru menonton ke? Okey. Pertama sekali, sesiapa yang berminat mengikuti program pertanian bandar ini, pertama sekali mereka perlulah memohon kepada pejabat pertanian daerah yang terdekat. Contoh tuan-tuan berada di Kelang, maka tuan-tuan boleh pergi ke pejabat pertanian daerah Kelang untuk mendapatkan informasi dan untuk mendapatkan insentif. Bagaimana nak dapatkan insentif tersebut? Seterusnya, yang paling penting untuk mendapatkan insentif ni ada perlu kerjasama. Iaitu 10 orang. Untuk komuniti ni dia perlukan 10 orang. Minimum. Oh, baik. 10 orang ahli komuniti untuk menjalankan program pertanian bandar. Baik. Seterusnya, tuan-tuan kena mendapatkan kelulusan penggunaan tanah. Sebagai contoh, kalau di Kelang ataupun di Shah Alam, tuan-tuan kena dapatkan pada PBT masing-masing. Kalau di Shah Alam, MBSA lah. So, bila dapat kelulusan kawasan, telah dapat kerjasama daripada penduduk, itu minimum 10 orang, dan tuan-tuan boleh ke pejabat pertanian daerah untuk mendapatkan informasi dan untuk mendapatkan insentif yang ditawarkan. Bagaimana nak memulakan? Baik. Okey. Kita nak ke soalan di Facebook kita. Tentang soalannya tadi ditanya, macam mana dia tanam pokok bunga tapi daun lagi lebat daripada bunga. Apa kesalahan dia dekat situ sebenarnya? Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pokok itu boleh berbuah ataupun berbunga. Pertama sekali adalah faktor cuaca. Sebagai contoh bunga kertas, bunga kertas dia memerlukan cahaya yang lebih. Cahaya yang lebih untuk dia mengeluarkan bunga. Faktor kedua adalah bagaimana kita pembajaan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti kursus kami bagaimana untuk mendapatkan bunga yang cantik, buah yang lebat. So pembajaan ini satu elemen penting. So nak dapatkan kursus tersebut, tuan-tuan boleh melawat laman sesawang kami untuk melihat kursus tersebut. Kursus tersebut, baik. Okey. Soalan yang seterusnya, kalau nak mula bertanam, boleh suggest jenis tanaman lain yang sesuai selain daripada bayam Brazil? For beginner katanya, dari Rina Marina Idris. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya kita galakkan tanaman yang common ataupun tanaman yang biasa ditanam. Orang makan. Sebagai contoh kangkung, bayam, kemudian sawi. Ini tanaman-tanaman yang mudah ditanam. Itu mengambil masa tidak lebih pada 45 hari. Kalau kangkung just 21 hari hingga 25 hari sahaja. Boleh harvest dah lepas tu. Oh, dah boleh makan dah? Dah boleh makan. So, ada beberapa tanaman dan kemudian untuk sayur berbuah seperti cili, terung pun tidak berapa sukar untuk ditanam. So tapi dengan syarat kena tahu teknik dan cara yang betul. So dapatkan melalui Jabatan Pertanian. Betul. Sebenarnya kita nak buat sesuatu perkara ni kena ada orang kata proper channel ataupun saluran yang betul untuk mengetahui bagaimana bermula, pertengahan dan seterusnya kita kutip hasil dia. Kalau kita tak tahu, kita just try and error, itulah impact dia. Mungkin bunga tak keluar, betul. Lebih kepada daun atau tak jadi. Okey, baik. Ada lagi ke soalan-soalan dari... Okey, baik. Dari Ellen Chai Song. Untuk khusus daerah, harap boleh daftar online supaya boleh jimat masa, kurang risiko di jalan raya. Ini lebih kepada orang kata teknologi moden ni. Sebenarnya kita dah buat satu QR code. Kita imbas QR code tersebut, kemudian kita nak pilih mana kursus yang kita tawarkan, kemudian just berhubung dengan pejabat pertanian melalui telefon dan beri butiran berkaitan, dan insya-Allah pada tarikh tersebut tuan-tuan dan puan-puan hanya datang kursus tersebut sahaja. Tak perlu datang ke pejabat pertanian. Dan sekarang melalui Facebook pun boleh menghubungi pihak pejabat pertanian daerah. Ya, semudah itu. Saya harap jawapan tadi telah diberikan kepada soalan yang telah ditarikan. Baik, kita ada lagi soalan. Mungkin saya anggap soalan terakhir sebelum kita menghabiskan segmen pada petang ini. Ada lagi soalan? Okey, baik. Saya bacakan dulu dari Nazrul Muzaha, maafkan saya. Macam mana kalau ada gangguan dari monyet atau serangan perosak tanaman? Ini kepada bentuk besar, tanaman besar atau kecil? Okey. Seperti mana kita maklum, binatang-binatang ni sebut dia cuba
kalau kita lihat di kebun-kebun memang gangguan yang utama. Yeah. So pertama sekali tuan-tuan boleh berhubung dengan pejabat pertanian untuk dapatkan khidmat nasihat. Kita tak tahu bagaimana cara serangan tersebut. So berhubung, kemudian akan dapat khidmat nasihat secara terus daripada pihak Jabatan Pertanian. Sebab kadang-kadang setengah perosak ni ada yang makan daun, Betul. ada yang makan buah-buahan tu. Jadi saya rasa perlu dapatkan info yang tepat atau racun apa yang perlu digunakan. Sebab buah dan pokok saya rasa perkara yang berbeza. Macam contoh tanaman bunga. Betul. Dan tanaman yang lain macam sayur-sayuran, saya rasa lain dia punya. Betul ke Betul. Cik Nur atau Betul. saya silap? Betul. Sebab kita satu lagi perkara yang paling penting untuk pertanian bandar ni kita mengamal konsep green. So oleh itu kita menggunakan bahan-bahan semula jadi untuk kawalan serangga dan kawalan binatang liar pun kita galakkan untuk menggunakan kawalan-kawalan semula jadi. So memang adalah beberapa contoh seperti bawang putih, cili yang kita makan tu boleh dijadikan bahan penghalau serangga tadi. Boleh digunakan. So tak payah beli racun-racun semua. Kita tidak berapa galakkan untuk komuniti untuk menggunakan racun kimia dan just menggunakan racun organik. Betul. Saya rasa lebih jimat. Lebih jimat dan lebih selamat. Sebenarnya tanaman ni kita tanam ni secara langsung kita juga makan. Jadi untuk safety kita juga dan keluarga kita gunakan apa yang telah dikomersialkan. Okey, baik. Ada lagi soalan? Baik, dari GC Teo. Bagaimanakah nak memohon subsidi? Mungkin tadi Cik Anwar dah explain, mungkin boleh sekali lagi. Okey, saya galakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat berkenaan dengan pertanian, sekiranya tuan-tuan ada tanah untuk diusahakan kan, ataupun ada program-program yang berkaitan pertanian, tuan-tuan digalakkan untuk menghubungi pejabat pertanian yang terhampir dengan tuan-tuan. Sebagai contoh saya sebutkan tadi, kalau di daerah Kelang, maka berhubunglah untuk daerah Kelang. Kalau tuan-tuan lebih dekat dengan Shah Alam, maka berhubung dengan Shah Alam. So dengan cara ini tuan-tuan dapat informasi yang lebih tepat kan. Kemudian tuan-tuan boleh mendapatkan informasi dan insentif kan, jenis-jenis insentif yang lebih tepat. Okey, baik. Saya rasa tadi lagi soalan ya. Ada lagi soalan terakhir ya. Baik, dari Pejabat Penerangan Daerah Kelang, katanya soalannya apa mana tadi? Istilah tangan panas. Kerana tanaman tak jadi. Betul, dia kata fakta ke auta? Okey. Sebenarnya ya kita dari dahulu dimomokkan dengan isu tangan panas tangan sejuk. Sebenarnya saya satu klien di mana dia cakap saya tanam tak boleh jadi. Tapi selepas mengikuti kursus yang telah ditawarkan oleh Jabatan Pertanian, menjadi. Dia tanam semua jadi. Dia maklumkan saya, Cik Noor, saya tanam jadilah. So sebenarnya ada beberapa faktor penting saya formulakan dalam masa-masa kursus saya formulakan, iaitu ABCT. Nak tahu tangan panas tangan sejuk, lepas ni tak ada tangan panas. Kalau kita mengetahui konsep ABCT ini, maka mudahlah kita untuk tanam dan tumbuh dengan baik. Pertama A itu apa? Air. Kita tahu berapa bilangan air yang perlu dimasukkan atau perlu disiram. Kemudian B, baja. Apa baja yang sesuai digunakan. Kemudian C, cahaya. Sebagai contoh di rumah untuk tanaman sayur berapa jam cahaya diperlukan? Contoh 4 hingga 6 jam. Kemudian T adalah tanah ataupun medium tanaman. So bila kita dapat menguasai 4 elemen ni, insya-Allah kita punya tanaman menjadi. Dah tak ada tangan panas. Tak ada isu dah. Insya-Allah semua tangan sejuk. Sebenarnya mungkin cara kita menanam atau yang tadilah konsep tadi disalah gunakan. Mungkin terlebih air, terlebih baja. Bukan tangan yang panas. Pokok tu yang panas. Baja banyak, air kurang. Betul kan Cik Noor? Mungkinlah fakta saya sendiri. Okey, baik. Kita dengarkan rumusan sebelum kita tutup segmen kita pada petang ni. Mungkin Cik Noor boleh kongsikan atau mengajak pengguna di luar sana untuk sama-sama mengamalkan konsep pertanian bandar. Okey. Bila sebut pertanian bandar ni, dia sebenarnya dekat dengan hati saya. Sebab saya masuk dengan jabatan ni, saya terus berada di pertanian bandar. Kemudian pertanian bandar ni saya ingat satu solusi, antara solusi kepada kedaulatan makanan. Kita import makanan hampir 50 bilion setiap tahun. Dan perkara ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. So satu usaha tuntas perlu dilakukan. Dan salah satu usaha tuntas tersebut adalah dengan kita gerakkan pertanian bandar. Saya yakin kerajaan hari ini mampu dan telah pun memberi penekanan yang penting. Sebagaimana spesialnya pertanian ini 10 juta untuk pertanian bandar sepanjang tempoh PKP. So saya mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama terlibat dengan pertanian, sama ada pertanian bandar atau pertanian secara konvensional ataupun modern. Untuk apa? Untuk kita mengurangkan import makanan, kemudian kita meningkatkan tahap keselamatan makanan untuk negara kita.
Okey, itu saja ke dari Itu Encik saja. Anwar? Okey. Baik, marilah kita sama-sama menyahut konsep pertanian bandar ni untuk kita mengurangkan mungkin kos import Betul. Sebab kita pun banyak mengimport tanaman daripada luar negara. Betul. Kita sebenarnya mampu untuk buat atau mengurangkan kos import ni, tapi ialah seperti yang kita maklum, duduk di bandar ni kekurangan masa. Betul. Mungkin masa, tanah. Sebab itulah penggunaan teknologi membantu orang-orang di bandar. Jadi kenapa pertanian bandar ni diketengahkan atau orang kata mengajak kita supaya kita dapat mengurangkan apa yang boleh dikurang-kurangkan. Okey, baik. Saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih yang tidak terhingga kepada panel kita pada petang ini, Encik Anwar Bentawi, penolong pengarah bahagian pembangunan komoditi tanaman dari Jabatan Pertanian Negeri Selangor, dan juga sekalung budi dan tahniah juga kepada tim CMS Jabatan Penerangan Negeri Selangor di atas segmen yang diadakan pada petang ini. Saya kirakan perkongsian ini sangat bermanfaat pada semua. Terima kasih kerana sudi menonton dan setia bersama saya sehingga ke akhirnya. Salam sayang dari saya, Syah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.